Assalamualaikum dan selamat malam kepada anda semua. Saya Syam. Saya merupakan dealer developer Quantum Metal. Okey, Yap. bersama saya siapa ni? Eddie Osman bersiaran di udara setelah lama tak kita sembang-sembang. Okey. So, hari ni Adi, kita nak sembang pasal apa ni sebenarnya? Kita nak sembang sikit lah update-update terkini, apa yang pernah kita sembangkan sebelum ini, apa perkara-perkara yang menjadi persoalan, apa benda-benda yang orang tertanya-tanya, apa dah jadi Okey, sebenarnya kan pada 4 Disember 2023 sampailah sekarang. Kita dah berapa lama dah tu? Ni dah bulan 10. Oi, Maknanya dah ini dah 11 bulan tau. 11 bulan. Dah 11 bulan. Yang mana 11 bulan ke 10 bulan macam tu lah lebih kurang. Kan? Ramai tertunggu-tunggu, ramai cakap macam-macam tentang quantum metal ni. Jadi kita orang ni terpanggil untuk share dengan anda apakah kita punya perasaan, apa yang kita nak buat, adakah QM ni okey ke tak okey ke kan. Dah lama tunggu ni dan macam-macam feedback yang kita terima. Kan, betul tak? Betul? Macam-macam feedback yang kita terima kan. Sebenarnya saya Ada nak ada orang kata, ada orang kata kalau 4 Disember tu dah pergi scan, agak-agak sekarang ni baby dah lahir. itu satu hal lah. Ada juga yang cakap macam sampai ada yang dah meninggal, ada yang susah payah, ada yang terpaksa orang kata apa, jual emas, ada yang kena jual kereta, ada yang kena Betul. ikat perut, kena pinjam sana sini, ada yang yelah macam-macam lah, macam-macam cerita yang kita dengar. Dan Betul. ada juga yang tanya dekat aku ini. Okay, ni aku nak tanya Hmm. pandangan kau lah. Ni orang tanya dekat aku. Orang tanya macam mana Cik Syam ni very confident dengan QM ni. Kan? Jadi aku just nak share lah sedikit kan. Kenapa aku confident. Pertama sekali, even though engkau pun dah tahu dah apa blueprint quantum metal ni. Ya, Dan kita tahu apa sebenarnya yang QM buat dan kita tahu betul. apa cabaran yang berlaku tu sebab apa dan kenapa berlaku macam ni. Adakah Ya, disebabkan QM memang sengaja tak nak bayar ataupun memang QM sedang berusaha, sedang cari jalan penyelesaian. Dan bila kita cakap macam tu, kita cakap cari jalan penyelesaian dah dekat setahun dah. Tak jumpa-jumpa lagi penyelesaian kan. It's not a simple punya problem. Kan ini adalah berkaitan dengan ekosistem keseluruhan. Dan kita nak ya. recap sikit lah. Kau boleh tak cerita sikit kenapa yang masalah liquidation tu, adakah ia melibatkan semua ataupun ia melibatkan hanya 30% sahaja yang belum lagi mampu diselesaikan pada ketika itu? Ya. Okey, cuba boleh cerita sikit tak? Kita recap sikit lah benda tu supaya yang baru mendengar ni dia faham. Oh, sebenarnya inilah cabaran QM. Hmm. Okey. Rabbi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu Oh, qawli. macam nak bagi ceramah pula. Kau cerita recap Ya, je. sebelum tu kita kena bagi disclaimer dulu. Apa yang kita Yes, disclaimer tu penting. apa yang kita bincang malam ni adalah pandangan peribadi saya, Eddie Osman dan Syam, Samsul Rizab dan Syam. Ya, Okey. Kita tidak mencerminkan dan kita tidak mewakili Quantum Metal dalam memberi pandangan ini, ya dan betul. pandangan ini semata-mata datang daripada kami, tak ada siapa paksa dan tak ada siapa pun kata suruh buat dibayar untuk buat benda ni, tak ada. Ya Ini memang betul. pandangan mata yang kami ni terlibat dengan Quantum Metal sejak 2021, dan saya dan Syam adalah dealer developer dan orang kata apa, authorized consultant lah Ya, dengan Metal. Okey, itu disclaimer dia. yes. Ini penting. Penting. Nanti Disclaimer dia, ni pun aku akan tulis kat description nanti. yes. Okey. Okey, kita menyorot kembali lah sejarah 10 bulan yang lepas
apabila berlakunya kalau orang yang main gold ataupun yang terlibat dengan trading gold ni, dia panggil ATH lah, all time high ataupun harga tertinggi pada ketika itu sepanjang tempoh sehingga tarikh itu, itulah harga yang tertinggi atau dipanggil ATH. Okey. Dan kita kena tengok juga pada 4 Disember tu ATH ni berlaku pada jam 7 pagi dan dia berlaku hanya dalam tempoh setengah jam. Okey. Okey. ATH ni yang berlaku ni menyebabkan ramai orang yang menunggu sebelum ni nak menunggu keuntungan dan dia tersedar, dia dapat alert tentang harga yang mencanak tinggi tu dan berlakulah termination produk-produk fundamental. Kita cerita dalam skop fundamental Okey. yang mana sama ada dia terminate GC, Gold Convert, ataupun dia terminate GAE, Gold Asset Enhance. Jadi bila termination ni berlaku, volume termination ni yang kita dapat tahu adalah bernilai sekitar berapa? 100 juta. 100 100 juta juta lebih kurang. 100 juta USD. USD. Yes, USD. Dan volume termination inilah menyebabkan berlakunya payment delay. Dan payment delay ni bukan semata-mata kerana ATH dan ramai orang terminate. Bukan hanya ATH dan ramai orang terminate sahaja. Dia sebenarnya ada lagi isu sebelum tu menyebabkan QM tak dapat nak buat payment secara efisien, secara keseluruhan. Ya. Kalau kita tengok, kalau boleh saya ceritakan sikit sebab benda ni ramai orang tak faham ni sebenarnya. Dan satu lagi, Ah. dalam 100 juta tu sebenarnya yang sudah diselesaikan pada ketika itu adalah 70 juta. Ya. Yang sangkut Sebab 30% tu je. 20% telah diselesaikan. Ya. Masuk apa kamu rotan nanti. Masuk dalam. Okey. Kacau pula. Okey. So dalam 100 juta tu KM maklumkan bahawa 70% telah diselesaikan. Baki hanya tinggal lagi 30% yang mana affected payment delay sehingga sekarang. Ya, betul. So 30% tu banyaklah sebenarnya. Dan ramai yang terlibat di kalangan ahli-ahli fundamental, termasuklah tak kiralah apa ranking yang dia hold, yang dia dah capai, dan semua pun terlibat disebabkan apabila berlakunya harga emas yang tinggi, semua orang akan ambil keuntungan. Dan bila mengambil keuntungan tadi, sebenarnya ada lagi satu isu di belakang yang PM dah bercerita pun, dan ramai di kalangan konsultan pun ada yang faham, ada yang tak faham, ada yang buat-buat tak faham pun ada. Sebab kita ni biasalah bila kita nak tengok keuntungan ni, kita dah lupa kontrak. So kita dah lupa produk description yang kita own, yang kita miliki, dan bila kita terminate, kita nak nampak untung sahaja, dan kita kebanyakan yang tak faham ni akan nampak yang 10 kali ganda. Dia tak nampak bahagian dia adalah satu bahagian, lagi 9 bahagian sebenarnya facility. So, pemahaman facility ni adalah salah satu punca menyebabkan ramai orang nak kata bukan meroyan lah, rasa gelabah lah. Ya. Sebab ada yang cakap kalau boleh nak dapat modal aja pun tak apalah. Sebenarnya bila dia tanya soalan nak dapat modal saja pun tak apa, bermaksud memang totally dia tak faham apa yang dia beli, apa yang dia simpan. Sebab apa? Dia nak dapatkan modal dia tu sebenarnya yang terlibat adalah quantum metal, which is 9 bahagian yang dia kena liquidate kan. Yang kitanya satu bahagian. Jadi betul, suka tak suka QM dia kena ada cash supaya dia boleh liquidatekan dan dia boleh dapatkan emas tu dan dia boleh jual dan dia boleh dapat cash dan dia boleh bagi kat kita. Jadi dekat situ sebenarnya yang ramai orang tak jelas, tak faham. Even though masa awal-awal dia beli produk GAE tu pun dia tak faham. Dia ingat macam dia simpan duit, dia simpan emas, cukup masa dia boleh ambil emas tu macam tu. It's not that simple way. Dia bukan macam tu aja, dia kena baca balik. Betul Syam. Benda ni dia kena faham kontrak dia dan kena faham description dia, product description tu. Ya.
Sebab apa? Tak description ni. Memanglah kita ada ganda 10. Tapi ganda 10 tu kita ada advance fee ataupun tawaruk financing yang terlibat. So dengan tawaruk financing tadi sebenarnya portion kita satu bahagian tadi dengan 9 bahagian yang mana syarikat tolong uruskan tu, yang syarikat tolong uruskan tu yang kita tak faham sebenarnya. Ya. Tapi apa yang members dapat tahu yang dia diperjelaskan oleh konsultan dia yang approach dia, mungkin tak habis dan dia pun tak gaji habis. So dia nampak, oh aku nak yang 10 bahagian yang aku dah untung. Sebab kami telah dijanjikan untung 10 kali ganda. Hmm. Portion tu. Yes. Okay. Dan satu lagi, aku rasa penting untuk kita perjelaskan, QM ada maklumkan kepada semua konsultan bahawa QM ada buat satu decision pada bulan 10. Kalau kita tengok, kita imbau ke belakang sikit sebelum berlaku ATH tu, dan kalau semua orang boleh faham, sebenarnya produk QM ni melibatkan bullion bank ataupun kita panggil third party bullion bank. Okay, third party bullion bank ni maknanya pihak ketiga. Okay, dan Syam ada sebut tadi, kau ada sebut tadi bahawa dalam QM ni dia dah ada blueprint. Okay, Ya. dalam blueprint QM ni yang jelaskan pada 2021, 2022 pun Datuk Lim ada sebut juga bahawa QM ni dalam perjalanan, rentetan perjalanan dia akan wujudkan bullion bank dia sendiri. Ya, betul. Okay, jadi dalam QM nak wujudkan bullion bank dia sendiri, dalam proses tu dia ada orang kata apa, engage ataupun kita panggil ada apa ni, libatkan bullion bank ke third party, pihak bullion bank ketiga ni, pihak ketiga. Dalam proses tu, dalam bulan 10 2023, kalau kita tengok rentetan sejarah sebelum tu, harga emas sideways. Maknanya kata naik tak tinggi, turun tak rendah. Maknanya back to back yang berlaku, back to back trading yang berlaku dengan gold ni mendata. Jadi bila mendata, third party ni dah naikkan management fee ataupun charges yang dikenakan. Ya. So apabila dalam bulan 10 ni third party dah naikkan ni charges tu. So bila dia naikkan charges, QM dengan suci hati dalam menjaga aset semua peserta ataupun members, jadi QM dah dulukan untuk bayarkan management fee tu. Ya. Dan QM dah terminatekan back to back dengan third party bullion bank. So semua aset ni dipindahkan kepada bullion bank QM sendiri. Ya. Yang ni penting sebenarnya, yang ni sangat penting. So bila bulan 10 decision dibuat macam tu, bulan 12 siapa pun tak tahu harga emas mencanak naik dan tempoh kenaikan tu sangat singkat, Sekejap. setengah jam sahaja, maka kerugian yang amat besar telah berlaku dan QM tak mampu untuk settlekan semua. Dan QM sebenarnya boleh settle kalau dia liquidate the whole asset tu. Tapi aset yang dia liquidate ni akan menjejaskan nilaian stakeholders, which is kita Ya. punya stakeholders. Ini yang sebenarnya yang drag delay sehingga sekarang, dan payment delay ni lah yang ada masalah. Cuma payment delay ni yang ada masalah. Produk QM tak ada masalah. Ada QM tu masalah. sendiri tak ada masalah. Ya. Dan seperti biasa. Okey, intro yang panjang. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita nak tengok kan, even though pada bulan, tak silap aku pada bulan 7, bulan 8 QM ada keluarkan statement yang mana dia bercerita tentang ekosistem dia. Yang mana dia ada Besra yang akan supply Ya. emas, dan kemudian dia ada Bullion Bank Australia. Kemudian Betul. dia ada daripada situ tu dia akan hantar emas tu, bukan hantarlah, maksudnya distributekan produk-produk dia tu kepada Ya. koperasi, kepada bank, kepada kita QBEB kan, dengan kepada QMJ. Jadi kat sini ni sebenarnya kalau kita tengok, okey, ekosistem tu telah terbentuk. Cuma kita nak kena kukuhkan lagi dan ianya mengambil masa. Dan dekat situ Betul. tu sebenarnya kita kena betul-betul faham.
memang tidak dinafikan. Memang payment delay itu berlaku. It's real. It's real. Dan tidak dinafikan. Ramai sangat orang terkesan. Pada saya, Betul. terkesan ni bukan disebabkan QM semata-mata. Kita kena fikir balik. Sebenarnya kadang-kadang sebab kita juga, kita tidak menguruskan kewangan kita sebenar-benarnya. Sepatutnya, kalau kita nak katakan emas, tak kisahlah nak beli emas kat siapa pun, kita tak boleh nak gunakan duit hari-hari kita. Itu adalah duit Betul. simpan yang kita tak pakai dalam masa 3 tahun. Barulah kita boleh gunakan duit tu untuk menyimpan emas. Jadi, persoalan-persoalan yang timbul kadang-kadang, oh saya ni, saya nak kahwin, saya nak pergi haji, saya nak ni sebab QM tak bayar tu duit saya, kenapa tahan duit saya. Jadi benda-benda tu menampakkan bahawa kita tak faham apakah keadaan sebenar yang berlaku pada QM. Dan kalau kita nak fikir pun sebenarnya daripada QM lah sebenarnya yang QM bagi facilities yang macam ni yang memang susahlah kita nak jumpa dekat tempat lain. Kan? Dan which is benda ni memang drag dan selalu sangat orang tanya, bila QM nak bayar? Bila QM nak bayar? Jadi aku nak tanya kau sebelum aku nak ulas, kan? Kau rasa apa kau punya jawapan yang kau nak bagi pada orang bila QM nak bayar? Ataupun adakah jawapan tu very subjektif? Dalam erti kata lain, QM pun agak sukar untuk jawab. Cuba kau boleh bagi pandangan kau tak? Pandangan aku macam ni je. Kita tengok nilai itu sangat besar. Bila nilai itu sangat besar, dia melibatkan komoditi emas. Bila melibatkan komoditi emas, dia melibatkan juga ekosistem. So QM ni dah wujudkan satu ekosistem yang mana terbukti melibatkan beberapa ramai orang stakeholders yang dah involved dengan QM ni. Dan kalau kita tengok bila jumlah yang besar, dia melibatkan liquidity dan melibatkan stockage ataupun stok emas tu sendiri. Okay. Dan kalau kau tanya aku, sebenarnya aku nampak QM ni dia creating value. Okay. Kalau kita tengok GSA ni, kan, GSA yang QM wujudkan, dia dah nak liquidatekan GSA tu supaya kita jadikan satu currency. Simpanan kita dalam bentuk GSA, dan GSA itu diwujudkan nilai, dan nilai itu sebenarnya boleh berlega dah dalam ekosistem tu. Tapi disebabkan volume tadi melibatkan third party, dan third party punya bullion bank tadi naikkan charges, dan QM sebenarnya dah nampak benda tu, dan solution dia adalah dia wujudkan dia punya bullion bank sendiri. Yes. Jadi bullion bank sendiri ni ada satu kita panggil pool of gram lah, kan. Tapi disebabkan nak wujudkan bullion bank ni, dia ambil masa yang sangat panjang. Kalau kita tengok bullion bank dekat luar pun yang dah establish pun sebenarnya lebih 10 tahun 20 tahun. Ya, Tapi betul. dia punya ekosistem ni nampak macam terlampau kata apa, mendapat sambutan yang baik, dan dia cepat tau. Dia cepat Kalau lagi. ikut M ni 2021 dan dia baru renew pada tahun 2023, dan Ya. sekarang ni beroperasi dengan renewal yang pertama. So baru 3 tahun. Kan? So of course cabaran dia sangat besar, dan bila Ya. berlaku ni, inilah cabaran yang dia terpaksa hadapi, dan kita sebagai peserta ataupun stakeholders ni pun hadap benda yang sama. So ini satu cabaran yang sangat berat sebenarnya bagi kita yang rasa sikit-sikit ni pun berat, yang mana yang invest lagi banyak, yang mana yang letak lebih banyak ada orang kata duit aku terbenam dekat sana dekat ratus ribu lah. Tapi kita pun tak tanya ratus ribu tu yang jumlah ganda 10 ke atau satu portion. Ya. Itu pun Dekat satu. situ Yang kedua pula yang kita boleh tanya adalah adakah itu daripada modal kau ataupun yang telah kau dapat untung. Yes. Itu pun Okey. satu jugalah. Okey, ini dah drag sikit ni. Balik pada soalan bila QM boleh selesai. Yeah. Bila QM boleh selesai, kalau kita tengok sekarang ni harga emas dah di peringkat agak tinggi. Kalau tengok dalam 84, 85 dah cecah 85 kan. Yeah. Kan? Hanya kalau harga emas ni dah naik, sebenarnya keuntungan tu boleh berlaku.
Cuma isu macam aku explain tadi, bila sebelum ni kontrak dengan third party ada back to back. So bulan 10 tu back to back tu dah tak ada apabila QM dah bayarkan management fee yang telah dinaikkan tu. Kan? Jadi Datuk Lee pun ada mention ni Tori, dia kata dalam usaha penyelesaian ni dia cuba juga untuk adakan back to back tu mungkin dengan certain volume yang tak sama lah. Kan? Dan dalam masa yang sama juga QM ada banyak approach lain yang dia cuba nak selesaikan benda ni. Salah satu yang jadi kontroversi sebelum ni kita tahu QM pernah cuba approach Banyan Bank daripada Afrika, daripada Kenya tu. Tapi Ya. nampak macam tak berapa nak materialize Betul. lah yang tu. Yes. Kalau tak boleh settle. Dan dalam masa yang sama juga KM ada approach juga a few bankers, international bank dan juga local bank. Cuma ada beberapa isu yang timbul setelah kekecohan berlaku di kalangan members juga yang tak berapa nak faham ni, dan ada beberapa grup yang cuba juga nak mungkin bukan niat dia untuk mengeruhkan suasana, tapi tindakan tu telah mengeruhkan suasana menyebabkan berlaku pihak berkuasa, pihak autoriti kena masuk campur. Ya. Contoh yang senang aku nak bagi adalah Bank Negara terpaksa keluarkan statement nak meredakan keadaan bahawa QM ni tak berdaftar pun dengan Bank Negara. Which is very true, QM tak berdaftar dengan Bank Negara. Tapi Bank Negara ada keluarkan statement berhati-hati dengan apa-apa klaim yang dibuat oleh ejen ataupun oleh wakil-wakil syarikat. Tapi Ya. QM ni telah dibuktikan oleh Bank Negara sendiri kata QM ni memang pelapor kepada amla-amla puak. Itu satu. Yang kedua adalah berlaku kontroversi apabila QM cuba nak selesaikan nilaian apabila dia cuba cagarkan tapi aku tak boleh sebut kot. Tak boleh, tak Saham. boleh. Sebab belum Ah, ni lagi. Belum Kenapa kita cakap selesai. saham? Kita cakap saham. Sebab saham ni menyebabkan alert datang daripada Security Commission. Ya. Which is memang ada dalam kata apa regulatory tu. Dan QM nak selesaikan benda ni. Sebenarnya benda tu melanggar sikit dan sebenarnya QM akur pun dan QM kata okey tak apa, kami dah tamatkan seperti mana yang diarahkan dan kita tak mempromosi pun benda ni. Ya. That's why kita tak nak cerita detail pasal benda tu dan QM pun dah kata apa tutup pintu dan cuba selesaikan isu ni. Ya. Dan ini menyebabkan beberapa institusi kewangan tak boleh nak bagi fasiliti dalam masa terdekat dan ini jugalah menyebabkan delay ni berlarutan. Ya. Dan insyaAllah dalam proses untuk diselesaikan. Diselesaikan. Ya. Aku rasa perlu juga aku mention, kalau kata QM ni bermasalah, QM dah lagi dah. Ataupun QM ni dah disuruh tutup oleh pihak berkuasa, pihak autoriti. Tapi disebabkan QM ni gentle dan dia boleh hadap benda ni dan boleh selesaikan benda ni, cuma masa dia agak lama. Dan kita kena ingat juga QM ni dah berkembang di beberapa buah negara. Dan operasi di negara-negara luar ni berjalan seperti biasa, bukan berjalan seperti biasa lah, sedang berkembang, cuma dia tidaklah berkembang pesat macam dia berkembang di Malaysia menyebabkan ramai ahli sehingga data menunjukkan dalam 700,000 orang yang dah bersama dengan QM. Dan ada juga yang cakap, dia kata, oh, dalam QM bermasalah ni boleh pula buka dekat Filipin, boleh pula buka kat negara lain. Yang ini pun kita kena jelaskan bahawa di negara-negara lain, akaunnya berbeza. Akaunnya tak sama, tu satu. Yang kedua pula, di negara-negara lain, mereka menggunakan sistem, mereka menggunakan fasiliti QM. Kan? Fasiliti QM tetap berjalan macam biasa. Tak ada apa masalah pun. Yang berlakunya masalah hanyalah payment delay. Sebab itulah kat situ tu, kalau kita faham betul-betul, macam sekarang ni. Kalau kita faham betul-betul sebenarnya, fasiliti GCA dengan fasiliti GAE tetap berjalan seperti biasa. Tetap. In fact, ada promosi dekat situ. Apabila QM umum pada 1 Jun. Apabila 1 GAE Easy, GC Easy yang mana
management fee zero, kosong management Ya. fee. Mana tak dikenakan management fee sepanjang selama mana fasiliti itu kita miliki ataupun kontrak fasiliti itu kita persetujui. Ya. Dia Okey. ada term and condition dekat situ lah. Yes. Jadi kalau tanya aku nak imbau balik lah Aku nak imbau balik pada awal-awal dulu masa aku join. Kadang-kadang tu kita adalah dengan cerita apa QM punya blueprint. Kalau kau boleh ingat lah, QM nak buat dia punya shopping, dia punya shopping cart dia. Yang mana shopping cart tu orang boleh bayar guna GSA. Which is Ya, kalau sekarang pun kalau kita tengok dekat QM Farmasi dah boleh kan? yap, yap. Jadi Itu pasal dia create new value. Maknanya ya, GSA jadi new currency untuk downstream dengan upstream. Upstream ni barang-barang yang barang mentah lah. Emas ya, mentah yang dikeluarkan. Downstream ni apabila barang mentah ni dah jadi barang consumer goods. Salah satu consumer goods adalah jewelleries lah. Kan? ya. Jadi yang mana sistem shopping cart tu kalau kita tengok kan, Ha. dia dah rancang 2-3 tahun lepas pun, dan Eh, mungkinlah dalam masa akan datang ni akan dilancarkan. Kita tak tahulah bila kan, tapi aku yakin benda tu akan dilancarkan. Kan, itu adalah satu petanda yang bagus sebab kita semua boleh listkan produk kita kat dalam tu dan orang boleh Betul. berbelanja kat tu dan orang boleh membeli menggunakan JSA. Kan, itu satu Betul. perkara. Perkara kedua pula, sebenarnya dah lama dah sebenarnya QM pernah bercerita tahun 2021 lagi. Pernah bercerita yang QM ni dia nak ada dia punya token sendiri. Dia nak masuk dekat dalam, orang kata apa? Dia nak masuk Blockchain. dalam industri blockchain. Kan? Dia nak ada token dia sendiri yang mana Yep. token ni dia divaluekan dengan harga emas. Kalau kita tengok dalam blockchain ada token coin USDT, yang mana USDT ni divaluekan dengan US dollar. Dan apa yang Betul. QM nak buat adalah dia akan buat satu QM token yang mana divaluekan dengan harga emas. Maksudnya dia akan samakan Harga dengan harga emas supaya siapa yang ada USDT dia boleh beli token dengan nilaian emas. So harga tu dia tak fluctuate, dia tak naik turun, dia buy back dengan Betul. produk emas tu sendiri. Kalau kita nak tengok dengan lebih lanjut, dia ada dia punya term dia. Ya. Dia disandarkan terhadap aset-aset yang tangible, aset yang ada. Itu pun satu juga kan, satu perkembangan yang bagus. Lepas tu Yep. ada juga yang kalau kita tengok banyak benda-benda yang sebagai contoh, kalau kita tengok dari segi facilities GCA, Gold Convert Account, dekat situ pun sebenarnya kita dengan adanya emas GSA, kita boleh convert, dan nilaian convert tu kita boleh beli produk dekat QM Farmasi. Yep. Nilaian convert tu kita boleh beli QM jewellery. Nilaian convert tu boleh masuk dekat dalam Visa, WeWallet. Dan ada E-wallet. nilaian convert tu boleh jadi macam-macam. Dia boleh masuk dekat macam-macam instrumen. Jadi itu pun salah satu benda yang orang kata apa, kalau benda tu boleh Betul. disalurkan dekat banyak tempat, dan it will become brilliant lah maksudnya kan. Jadi kalau tanya aku, Ya. nak menyediakan benda ni bukan satu benda yang sekelip mata boleh berlaku. Tak. Kan sekali mata. Dia akan ambil masa, dia akan yelah kan, dia akan menyebabkan kita kena bersabar sikit lah kan. Jadi Dia kalau kalau kita bersabar tunggu saja pun dia tempoh dia akan kita rasa panjang. Sebenarnya kalau katalah stakeholder kita ni, kita members ni, konsultan ke member ke apa, kalau kita faham dengan ekosistem QM ni, dan kalau kita betul-betul nak support QM untuk percepatkan lagi proses ni, sebenarnya kita kena support produk easy tu sebenarnya. ya, betul. Jadi kat situ Tapi itulah sebenarnya.
ramai orang tak akan setuju dengan gram emas dalam simpanan dengan Oh, lain kau teruk lah, sangkut-sangkut. sedangkan value Kau pakai line apa ni? Sangkut-sangkut. Suara kau sekat-sekat. ni wifi. Patutlah bersekat-sekat. Sekat-sekat. Aku pakai wifi ni. Sangkut. Memang dengar. Okey, kita pun ada tinggal Ya, 5 aku buang minit. wifi tu. Okay, wifi je. Kita tinggal 5 minit lagi. Okey. Okay. Jadi untuk orang kata apa sebagai penutup, okey, sebagai penutup, ni aku punya perasaan aku lah, apa yang aku rasa lah. QM insya-Allah lah. Insya-Allah QM ni dalam tempoh sebulan dua ni insya-Allah akan ada satu solution lah yang aku nampak, dan pada aku bila QM mampu untuk lepas cabaran dia ni, insya-Allah dia akan lebih lagi ke depan lah. Yang aku nampak dia akan lebih ke depan dan dia akan lebih maju ke depan. Jadi kalau tanya aku, memanglah kebanyakan orang dia tak nak dengar pun benda ni. Pada akulah Yep. dia tak nak dengar benda ni. Yang dia nak dengar adalah bila payment nak dapat. Itu je pada aku. Kan? Tetapi dalam masa yang sama, kita kena fikir juga benda tu sebenarnya ada proses dia, ada tempoh masa dia, dan kalau nak kata bila tu, kita pun tak boleh nak bagi jawapan bila. Tetapi tidaklah sampai terlampau lama, betul tak? Kalau kita cakap macam ni, tidak sampai terlampau lama, orang akan cakap dah setahun dah, dan dah sampai setahun. Jadi kat situ tu menampakkan bahawa kalau kita tak betul-betul faham situasi, kita tak faham keadaan, kita akan bercakap macam tu. Dan berbalik-balik kepada yang kau cerita awal tadi, disebabkan tak faham yang awal tadi tu, sebab itulah adanya persoalan-persoalan demi persoalan demi persoalan. Dan Kip tanya, kenapa QM tak update? Kenapa QM tak update? Sedangkan, kenapa QM tak update? Disebabkan QM business dia as usual. Okay? Yep. Dan tidak ada benda baru yang dia perlu update. So, kenapa dia nak update? Sedangkan business as usual. Dan ada orang cakap, QM macam senyap je. Sebenarnya QM tak senyap. Setiap hari ada je berlaku jual beli emas. Even though aku sendiri pun tiap-tiap hari aku convert. Yep, betul. Jadi, hai kata untuk kau. Ada seminit dua lagi. Okay, kita kena faham situasi dan memanglah ramai orang cakap, kamu lah move on lah, move on. Yes, pada aku move on tu bukan kata kita tinggalkan QM ni. Move on tu maknanya facility yang ada tu sebenarnya kita kena faham dengan lebih detail. So kalau kita boleh maximiskan penggunaan tu, tak apalah kalau kata tak nak beli yang baru, tapi kalau boleh beli yang baru, maknanya kita tambah kita punya gram emas. Sebab gram emas tu tak hilang pun. Kan? Dan gram emas sedia ada tu yang mana dalam bentuk holding inventory ke, nak dalam bentuk float account ke, maksimaskan dan fahamkan proses nak gunakan float account tu. Sebenarnya kita boleh gunakan sebab sekarang ni harga emas dah macam menaik. Kalau kita tambah tu kita dapat ekstra lagi sebenarnya. Ya. Jadi, Aman tu yang kalau nak faham dengan detail, insyaAllah Syam masuk dalam YouTube Simpan Gold, ada banyak benda-benda yang kita explain dekat situ. ya, jadi saya harap siapa yang mendengar video ni, kalau boleh anda bagi komen yang positif lah. Okay? Mana yang komen negatif tu memang kita orang tak nak dengar lah sebenarnya kan. Lebih-lebih lagi komen yang kadang-kadang menunjukkan bahawa mereka tak faham apa benda yang mereka tanyakan kan. Jadi kita dah bagi penjelasan kan. Kita semua berdoa mudah-mudahan semuanya dipermudah dan QM will get back to normal. Bagi aku is very soon. Okay, soon tu kadang-kadang orang tanya very soon. Soon tu bila kan? Dah setahun. Itu satu benda yang kadang-kadang trigger kita juga. Tapi bagi aku, at the end of the day, kita kena betulkan mindset kita. Okay, kita hanya boleh buat apa yang kita boleh kawal. Kalau benda tu yang kita tak boleh kawal, kenapa kita nak cakap kan? Kadang-kadang tak ada benda yang kita boleh update, takkanlah kita nak buat update. Kan? Kita nak update benda tu kan. Sedangkan benda tu as usual. Adakah QM senyap? Sebenarnya QM tak senyap. QM is
work as usual. Business dia berjalan seperti biasa. Siapa yang hari-hari login account QM dia tahulah. Kan? Ya, Betul tak? siapa Kan? yang hari-hari login tengok Ha, memang biasa tak ada maintain masalah. gram tak hilang, value makin bertambah sebenarnya. Ya. Value Dan emas gram tambah, value emas tu meningkat. ya, betul. Jadi kat situ itulah sebenarnya saya harap anda semua jelas dan saya harap dengan penjelasan kita ni dapat meredakan keadaan dan lebih lebih kata apa lebih faham. Dan kami nak disclaimer lagi sekali kami nak disclaimer lagi sekali, kita bukannya jurucakap QM, kita bukannya dibayar, saya pun sama seperti anda menunggu juga, tapi dalam masa yang sama sebab kita faham situasi, kita tahu apa yang kita buat dan kita buat benda yang kita boleh kawal. Dan mudah-mudahan apa yang kita buat ni kita dapat manfaat daripadanya. Okey, InsyaAllah. dan saya nak minta maaf kalau ada apa-apa salah dan silap. Dan sekali lagi saya nak pesan, kalau boleh gunakanlah masa ni untuk belajar. Okey, belajar untuk memahami, kalau tak faham boleh bertanya, boleh masuk kelas, boleh masuk bengkel. Ada banyak lagi sebenarnya benda-benda yang kita kena ambil tahu, kita kena belajar. Dan mungkin itulah hikmah berlakunya perkara-perkara ni. Dan itulah juga hikmah yang menyebabkan kita kena lebih peka untuk kawal dan uruskan kewangan kita. So, itu saja untuk kali ini. So, jangan lupa subscribe YouTube channel Simpang Gold. Dan kami akan berikan pelbagai ilmu emas dan pelbagai perkara-perkara yang berkaitan dengan emas kepada anda semua. Jadi, last word from you. Uh, kalau boleh, kalau ada dalam 100.5, cuba buat GSA dan convert GC daripada FPX. Confirm. InsyaAllah dapat. So maknanya benda tu, itulah bukti QM masih ada dan wujud. Facility tu kita boleh terima. Okey. Tambah dengan cara tu. InsyaAllah. Okey, alright. Baik. Itu saja. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.